Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. So hari ni saya nak sambung sedikit lah, iaitu daripada kiranya hari ni adalah part 3. Okay, part 3 ya. Part 3 iaitu bermula daripada saya masuk dekat emergency lah. Dekat situ dia ada beberapa pengalaman yang saya sendiri tak boleh dilupakan di emergency ya. Okay, yang antaranya nanti saya akan ceritakan, korang nantikan. Yang pertama iaitu Eurythmy. Apa itu Eurythmy? Yang kedua adalah pengalaman. Yang kedua berada di sebelah kanan, iaitu sebelah kanan ada mayat. Bayangkan selama satu malam korang tidur dengan mayat. Okay. Dan sebelah kiri saya adalah patient pesakit dialisis, di mana saya nampak dia punya tu, dia ada fistula ke catheter, saya tak silap saya lah. Dia punya tu, so saya boleh kenal lah. Okay, dia punya tempat untuk arteri dan vena, dia punya venous punya point lah untuk ambil sambung lah bahasa connection lah. Saya pun tak pandai lah. Okay, so sambung. Okay, pengalaman yang tak boleh yang tak boleh dilupakan lah. Okay, iaitu masa dekat pusat emergency lah. Okay, antaranya lah. Okay, jadi saya masuk lah sikit. Saya pun tak tahu saya cuba cakap apa ni sebenarnya. Saya tak tahu susunan jalan cerita sebab saya tak ada buat storyline, saya tak buat. Saya cuma buat day by day. Okay, saya cuba yang terbaik lah. Okay, bila masuk dekat bahagian emergency tu, seingat saya lah, saya masuk ke emergency tu kiranya hari pertama tu agak menarik juga. Saya masuk pada hari Isnin pagi, di mana pada hari itu saya rasa sepanjang satu hari tu saya tak makan apa-apa, kerana saya fikir dekat hospital Shah Alam tu diberikan makanan, tapi tak diberi makanan. Jadi sehingga malam tu saya tak minum air sikit pun, saya tak minum air, makan pun tidak. Bayangkanlah. Okay, saya tak makan, tak minum. Jadi saya fikir mungkin tengah hari dapat lunch pack. Tak apalah, mungkin dia bagi lambat sikit sebab ramai sangat pesakit. Mungkin petang sikit kot. Jadi saya pun tak berani nak bercakap dengan siapa-siapa. Dengan sebelah kanan saya tak berani nak cakap, sebab dia, kalau saya cakap dia jawab, saya pun lari jugalah. Tak kisah dah wheelchair tak wheelchair kan. Sebelah kanan saya dah mayat dah ni. Kalau saya tanya ada makanan dibekalkan tak? Kalau jawab ada, memang kena lah. Saya pun lari, korang pun pasti sure lari lah kan. Okay, jadi saya tanya, saya pun lebih kurang dekat maghrib macam tu, saya tanya orang sebelah kiri lah. Okay, saya tanya pihak hospital tak sediakan makanan ke? Actually bila masuk ke emergency ni, korang kena bawa makanan sendiri. Ya ke? So saya tanya macam tu lah. So kena bawa makanan sendiri. Saya pun tiba-tiba saya WhatsApp group. WhatsApp group kat budak-budak rumah ada WhatsApp group kelas kau. Okay, so dalam WhatsApp group saya kata tolong hantar makanan. Okay, siapa-siapa yang available, tolong hantar makanan. Nak order makanan pun tak boleh dah lepas pukul 8 kan. So minta lah dia orang hantar. Dia orang pun hantar lah, hantar makanan pun kat pukul 10 lah kan. So dia orang cari apa tak tahu, at least dapat lah makanan-makanan kering, roti ke biskut pun jadilah, ada air mineral lah, macam tu lah. Jadi pengalaman pertama duduk atas wheelchair tu yang saya tak dapat nak gambarkan. Orang kata apa, pengalaman duduk atas wheelchair tu, siapa yang pernah duduk atas wheelchair tu, dia tak boleh nak tidur, dia tak boleh nak sandar. Kita ni badan tinggi 173, bayangkan kita punya kaki ni panjang, nak lonjong ataupun nak lunjurkan kaki tu tak boleh. So kita duduk atas wheelchair, lepas tu kita cuba turun sampai ke bawah, tak boleh juga. So tak boleh nak letak kepala ni kan. So nak tidur macam terhantuk-hantuk, dengan ada IV drip sebelah kiri ni. Ada IV drip, korang tahu IV drip tu yang cucuk, yang masuk air tu kan. Okay, dengan IV drip ni dengan lepas tu tiba-tiba saya nak kencing. Yang ni lah pengalaman yang saya tak boleh dilupakan, iaitu Eurythmy. Eurythmy ni nanti korang pergi Google lah, tengok. Eurythmy tu adalah salah satu alat, iaitu dia macam ada kondom dan disambung pada tube. Dia ada tube dan juga kepada satu bag, plastik bag. So kiranya macam kena kencing menggunakan tube lah, ataupun dia ada option lain, iaitu backpack. Backpack tu bermaksud sejenis bekas aluminium, stainless steel aluminium,
di mana dalam bekas tu dia boleh kencing ataupun salah satu aluminium lain satu lagi untuk membuang air besar. Jadi kat situlah saya mula belajar untuk menggunakan Uridum. Jadi saya kata macam mana nak pakai. Dia kata, nurse katalah macam tu, kena pasang and then pasang kat kita punya bebet tu, okay, pasang and then letak tape, okay, letak tape lah, bayangkan letak tape. Lepas tu and then kencing kat situ, okay. Dengan duduk dalam wheelchair tu, saya kata macam mana nak pasang, okay. Lepas tu sebab masa tu saya tak pakai pakaian hospital tau, saya pakai slow slack dengan ada underwearnya. Ya Allah ya Tuhan, aku ada underwear. Lepas tu dengan baju je, saya pakai baju pink. Baju pink tu yang saya tak boleh lupakan, baju pink hospital Shah Alam. Okay, so Uridum tu first time saya pakai, saya pasang. Lepas tu saya kata macam tak lekat je dia punya tape ni kan, boleh tak saya nak micropore tu sejenis macam tape yang untuk hospital tau, dia warna putih tau, dia lekat kuat tau gum dia. So saya dah well aware lah benda tu lah, saya dah tahu dah benda tu dia memang lekat, memang kuat lah. Gila lah. Okay, so saya pun ambil lah, okay, saya pun belik lah, okay, belik terkena dekat hutan Khatulistiwa. Korang bayangkan lah, hutan Khatulistiwa terkena selotip tu. Bila hutan Khatulistiwa korang kena selotip tu, bayangkanlah sakitnya. Aduh. Sakit dia. Bila tertarik sikit dia punya kondom tu, Masya Allah, hanya Tuhan je tahu betapa perihnya. Betapa perihnya. Dia bukan bulu kaki tau. Kalau kat bulu kaki tu saya boleh terima lagi tau. Ini dekat situ tu, ya Allah ya Tuhan, hanya Tuhan je faham tau perasaan saya pada masa tu. Melekat dekat micropore tu. Jadi salah saya jugalah. Sebab saya tak expected untuk datang ke hospital dan di ward, okay? Dan saya pun tak bersedia untuk orang kata apa, meratakan tanah lapang tu kan. Jadi itulah yang pakai Uridum tu, pengalaman pertama kan. Dan saya dah pakai benda tu, and then masa tu tape tu saya masih ada lagi lah. Yang ni saya cerita advance sikit lah. Okay, bila dah pakai Uridum, you duduk atas wheelchair, you pakai Uridum kan, Uridum tu you duduk atas wheelchair. Okay, biasa saya ni, lelaki biasanya sama ada kencing, sama ada berdiri ataupun mencangkum, betul? Jadi saya nak orang dalam kacang kena tengah duduk dekat, macam bayangkan korang duduk kat kerusi office, lepas tu korang kena kencing. Tak boleh. Memang tak boleh, tak keluar. Jadi saya macam how to feel the perasaan nak kencing tu, saya pun tak tahu tau. Okay, jadi saya katalah dekat nurse, hello nurse, saya nak kencing tapi dah sampai hujung dunia dah ni, tapi tak keluar. Kenapa mungkin awak tak biasa kot. So boleh tak awak macam berdiri? Berdirilah. Saya pun dengan berdiri. Lepas tu saya tak perasan, rupanya saya salah pasang sebenarnya. Saya salah pasang, jadi itu punca dia. Lepas tu saya pun berdiri. Kenapa tak keluar? Lepas tu boleh tak saya tengok? Boleh. Saya kata boleh lah kot. Jadi saya terpaksa mempositifkan diri sendiri untuk memberi izin pada nurse tu untuk tengok kan. Okay, jadi dia kata tengok lah. Dia kata cik salah pasang ni. Ya. Haru biru habis. Haru biru tu bahasa Kedah. Nala tu dia kena buka balik semua. Nurse kata buka balik semua. Okay. Ya ke kena. So sama tadi. Ada sikit gangguan. Okay. So jadi kira macam terpaksa lah dia pasangkan Uridum tu. So alhamdulillah lah okey lah. So dah orang pasangkan kan. Jadi dekat situ saya terfikir macam mana. Okay, so macam lepas pasang macam mana, sepatutnya macam ni. Dia yang sepatutnya kena tube tu, dia kena lalu dia kena lalu melalui zip kita, bukannya zip kita lah, zip seluar. Okay, dia tak perlu melalui. Saya buat macam seluar naik ke atas, saya pusing. That's why dia punya Uridum tu, Uridum, dia punya kondom dengan tube tu dia tersepit. Jadi saya tak boleh nak kencing. Jadi macam tu lah cerita dia. Itu punca dia. So dia pasangkan balik.
So nak tak nak dia terpaksa lah. Okay, jadi saya pun buat balik daripada awal. Tapi tak boleh juga ada kencing. So saya dah berdiri dah, tak jadi juga. So tak apalah, benda part tu saya skip boleh tak? Saya rasa macam malu nak cerita kan. Okay, tak apalah. So alhamdulillah kencing, settle. Boleh lah, saya teruskan skip lah. So part tu dah okay, settle. Jadi bila saya makan, saya kencing pun sikit sahaja. Dia kata kenapa sikit, kena minum air banyak sikit. Lepas tu saya kena spike. Masa atas ke wheelchair tu kena spike. Bayangkan yang video viral saya tu duduk atas macam kursi malas tau, lazy chair. Dia macam kursi plastik. Dia macam kursi malas yang biasa, yang macam rattan ataupun rotan tu. Tapi yang this one dia macam made from macam something like korang pernah tengok kat rumah kan, pakcik-pakcik semua tahu kan yang kursi malas yang dia buat daripada macam plastik ataupun bambu ataupun berbuluh kan, something like that, benda macam tu lah. Saya tak berapa nak arif kan benda tu. Kursi malas lah, senang istilah kursi malas. Korang tulis kat Google kursi malas memang dia keluar. Okay, so kursi malas tu dia macam okay lah. Atau wheelchair ni saya kena spike. Dia bagi Panadol, Paracetamol ataupun Panadol, Paracetamol ataupun PCM, sama nama So dia bagi Panadol. So after that okay lah, dia bagi temperature saya naik turun. Setiap kali saya rasa macam sejuk badan ataupun terlalu panas sangat, saya akan panggil doktor. Pada masa tu saya tak berapa arif ataupun tahulah tentang spike ni sebenarnya. Saya pun tak tahu. Okay, jadi saya Google, saya cari info, tanya doktor, spike, this is one spike, yes, temperature lebih daripada 38 degree ataupun darjah. Okay, so saya teruskan. Pada hari pertama saya pun macam itulah, saya tidur atas wheelchair. Sehingga pagi berikutnya doktor datang melawat, visit lah, lebih kurang dah pukul 9 lah. I'm hoping that saya dapat katil lah, tapi tak dapat juga. Dia kata maaf dek, masih belum ada katil yang available, yang dekat ward lah, untuk dimasuk ward. Jadi saya pun tunggu kat bahagian menunggu dekat red zone. Ada banyak lagi orang yang masih menunggu, tunggu giliran untuk dapat katil. Tujuan kita orang ni menunggu giliran ni, ikut giliran lah. Siapa yang sampai dulu, yang admitted dulu, dia akan dululah. Saya yang ke-8 tak silap saya. Saya patient yang ke-8 dalam bahagian red zone tu, yang dalam bilik room tempat tu, ward 3C tak silap saya, dekat red zone. Dalam tu ada 8 orang, ada banyak-banyak keadaan, tapi semua COVID, positif COVID with different condition. Dalam condition tu saya je yang high flow, yang lain relax, steady saya high flow, yang lain pakai Nasoprong je. Nasoprong tu yang kat hidung. Saya high flow face mask lah pada masa tu. Masa tu saya tak berapa arif, saya tak berapa tahulah tentang different level of the keadaan kita pakai alat bantuan pernafasan. Dia Nasoprong, lepas tu face mask, lepas tu high flow face mask, lepas tu high flow cannula face mask. Dia macam tube warna putih besar lagi tube tu. Lepas tu ada lagi banyak. Okay, terlalu banyak. Sampai last kali adalah intubate, masukkan dalam lung direct tu, membekalkan oksigen direct kepada paru-paru. Yang tu different condition, different keadaan, ada certain requirement lah. Okay, so saya teruskan. Boleh. Okay, lepas tu hari pertama, hari kedua lah, pagi tu, pada pagi hari Selasa, saya tak dapat katil lagi. Saya duduk macam biasalah, dapat makanan, teruskan. Jadi minta adik-beradik, diorang pun hantar makanan. Okay, minta kawan-kawan. Time tu kita boleh tahu. Okay, time kita sakit, kita boleh tahu siapa betul-betul sahabat kita, siapa betul kawan kita, siapa yang betul-betul yang nak kawan dengan kita. Masa itulah saya terfikir kan, masa tu saya rasa agak sunyi, dan saya rasa macam saya tengok sekeliling. Okay, saya tengok sekeliling, bangun tidur kan. So pada masa itulah saya rasa macam sorry lah, agak kecewa dengan diri saya sendiri, kecewa dengan rakyat Malaysia, kecewa dengan semua orang. Korang semua pun saya kecewa juga. Kenapa korang masih lagi tak percaya yang COVID ni tak real? Ada yang kata COVID is not real, COVID ni hanya cuma propaganda. Okay, untuk pengetahuan korang, tak kisahlah itu political issue ke, dia orang nak jual, tak kisah itu hal dia orang. Kalau dia orang kata
agenda apa-apa benda tu hal dia orang. Okey, yang sekarang ni korang, bila korang tu dah kena, hampa semua dah kena COVID, satu family dah kena COVID, hampa tahu apa saya cakap ni betul. Faham tak? Dah sampai stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Dekat sini saya nak cerita sikit. Stage 1 ni tak ada simptom. Yang tu paling bahaya. Dia nampak macam like usual, macam manusia biasa. Macam manusia biasa, jalan elok macam kita, tapi dia menyebarkan virus. Okay, dia menyebarkan virus. Okay, yang kedua ni ada simptom. Ada simptom senang sikit. Dia nampak macam demam, lesu, fatigue. Lepas tu dia macam dia macam batuk-batuk, dia ada flu, runny nose, ataupun dia keluar macam hingus tu kan, mucus banyak. So benda-benda macam tu level stage 3 lah. Stage 2. Stage 3 sama like stage 2, cuma memerlukan oksigen. Dia ada sedikit semput. Faham? Sesak nafas sedikit sahaja, tak memerlukan anda pantauan doktor lah. Stage 3 dia memerlukan oksigen, tapi memerlukan tidak SpO2 tak berapa teruk macam mana stage 4, stage 5. Stage 4, stage 5 ni dia memerlukan oksigen, tapi SpO2 depends pada situation. Dia punya kandungan oksigen dalam paru-paru tu depend pada keadaan. Macam contoh apa yang saya faham, jangan korang kecam saya. Apa yang saya faham, okay, korang boleh cari knowledge, Google setakat mana korang nak Google, sebab benda ni ada info yang di-share oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Stage 4 adalah memerlukan oksigen, tetapi dia ada pneumonia. Pneumonia tu adalah inflammation salah satu paru-paru ataupun kedua-dua belahnya. Inflammation tu dia macam keradangan, dia macam kemerah-merahan. Kalau bahasa yang mudah, dia macam luka. Dia macam luka di hatiku. Okay, dia macam keradangan, dia macam memang keradangan pun. Inflammation tu isi keradangan, sama ada sebelah paru-paru ataupun kedua-duanya. Okay. Jadi yang stage 5 adalah bergantung kepada situation di mana dia ada pneumonia. Okay, dia memerlukan oksigen, tapi dalam masa yang sama dia ada penyakit-penyakit lain seperti kidney ke, dia ada organ-organ lain yang rosak. Lepas tu dia punya SpO2 pun drop. Okay, requirement untuk intubate adalah bawah 80. Okay, bawah 80 tak silap saya lah. Kalau doktor-doktor, nurse tengok saya punya video ni, tolong betulkan kat komen. Kalau saya salah, tolong betulkan kat komen. InsyaAllah nanti next video saya akan memberitahu perkara yang membetulkan perkara yang salah. Okay. Jadi SpO2 dia depend pada keadaan. Kalau condition lah, kalau tengok macam nazak dan dah tak boleh nak macam menyeksa, biasanya dia orang akan bagi intubate biasanya untuk pesakit stage 5 yang teruk ni, yang supaya dia orang tak nampak macam teruk sangat, intubate kesukaran untuk bernafas sebab SpO2 dah drop bawah pada 80. Masa saya 79 pun dah macam nyawa-nyawa ikan dah. Bayangkan bawah 80, 60, 50 kan. Macam contoh lah. Jadi bila dah kena macam tu, dia orang akan memberikan direct oksigen kepada paru-paru supaya paru-paru tu bolehlah untuk removekan carbon dioxide, supaya ABG, arterial blood gases, dia akan jadi lebih alkaline, dia bukan acid. Saya pun tak faham lah benda-benda macam tu lah. Okay, korang boleh tanya doktor, nurse, dia orang tahulah arterial blood gases macam mana nak check, macam mana nak tentukan pH tu menentukan sama ada acid ataupun alkali. Tu dia akan menentukan kita punya carbon dioxide ataupun oksigen yang banyak dalam darah. Okey, dia orang boleh check kat situ. Okey, ada banyak lah. Okey, saya tak boleh nak share benda tu adalah medical. Sedikit info tu boleh lah sebab saya tahu sikit-sikit, saya tak banyak. Ilmu medical terlalu luas dan saya kagum dengan doktor-doktor ni, terutama doktor-doktor lah, kerana dia orang sanggup nak belajar, saya tak sanggup. Okey. So jadi saya teruskan masa dekat hari kedua, dekat ward tu. Okay, jadi pada hari kedua tu saya rasa macam tak apalah, saya pun macam orang lain juga, tunggu giliran. Okay, tak apa, tengok satu-satu. Saya panggil lah nurse, bila giliran saya, nurse kata tunggu dulu cik, ramai lagi yang tengah tunggu giliran. Tak apa, saya faham, bagilah orang lain dulu. Kalau dia bagi orang tua dulu pun saya okey juga, Ada banyak. Ada salah satu patient tu, pesakit tu, dia makcik tu dia hanya datang ke hospital untuk cuci kaki.
Dia ada gangrene, dia cuci kaki je. Lepas tu disebabkan suasana udara yang tak berapa bersih sangat, jadi dia boleh kena COVID. Dia kena COVID bukan melalui pernafasan. Dia pakai PPE, dia pakai face mask, tapi melalui luka kat kaki. Pelik tapi benar. Jadi kat makcik tu lah, makcik tu saya pun makcik pun tak tahu. Selepas cuci darah, selepas cuci kaki tu, lepas tu balik tu dah rasa macam pelik dengan badan. Dia rasa dah start demam. Lepas tu cek esoknya anak dia bawa pergi cek, dah kena COVID dah. Senang. Okey, jadi kepada semua kat sana, kalau tak ada hal, tak ada urusan, jangan pergi hospital. Kalau rasa macam sakit hati, tak payah pergi hospital, cari saya. Tahu? Kalau sakit hati, cari saya. Kalau rasa macam kecewa dengan hidup, cari saya. Saya gurau je. Jangan ambil serius sangat. Okay, nanti penuh. Okay, so sambungan Pada hari kedua tu, kiranya macam saya masih dekat ward emergency lagi, dekat room number 3. Tak ingat saya lah, tak silap saya lah. Okay, so dalam tu ada 8 orang. So waiting for the kita orang tengah waiting list lah untuk dapat ward ataupun being warded untuk dapat katil lah. Okay, jadi saya pun duduk lah kat atas tu dengan kena spike. Lepas tu pengalaman berikutnya masa dekat situ adalah saya terjatuh di dalam toilet, di mana saya masa tu saya nak cerita sikit lah. Saya dekat masa tu nak pergi toilet dan masih memerlukan oksigen, dan pada masa tu saya sakit perut teramat sangat. Okey, bila saya sakit perut, nak membuang hadas besar lah, hadas besar betul lah. Okey, jadi masa tu pergilah buang air besar. Masa buang air besar tu mungkin sembelik kot, dengan sesak nafas, dengan kesukaran untuk bernafas, tapi tak ada oksigen, faham sebab oksigen hanya ada kat tempat ward, ada kat tempat emergency bahagian tempat tu sahaja. Cuma dia attach, dia tak ada bawa tong pergi ke buang air besar, tak ada. So saya kat toilet tanpa bantuan oksigen, bernafas macam biasa dengan sesak nafas, dan dalam keadaan macam tu saya masih cungap-cungap. Dalam masa yang sama saya pun confused, nak buang air besar ke, nak tarik nafas ke, macam mana. Saya macam tak boleh confused. Jadi bila saya tarik nafas, tak keluar. Faham tak? Korang faham tak situasi di mana jadi dengan sembeliknya saya pun tak tahu macam mana nak keluar ni. Jadi dengan semputnya saya pun rasa macam aduh, nak keluar ni, sakit perut sangat. Okey, jadi saya pun cuba bacalah mana yang boleh baca, tarik nafas dan dalam, lepas tu jet water sikit, jet pressure bagi spray air tu. Okey, maka alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, maka selesailah urusan. Maka bila saya bangun daripada tandas duduk tu, okey, saya bangun je, saya terus checking kaki. Kaki saya checking. Tak boleh jalan, tak boleh berdiri langsung. Saya duduk dekat toilet tu, saya duduk atas lantai sambil saya tarik tali kecemasan. Tali kecemasan di mana saya tak boleh nak bangun langsung. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak jalan. Okay, yang terjatuh tu bermaksud saya terjatuh dan tak boleh jalan. Itu maksud saya terjatuh. Apa yang saya cuba sampai kat sini, jatuh. Jadi saya tak boleh jalan sebab oksigen tak cukup. Saya dah off limit dah. Saya rasa macam tak silap bulan saya pada masa saya dah meninggal dalam toilet kot, saya rasa lah. Alhamdulillah lah. Okay, so saya panggil, saya buka pintu toilet, buka lah dalam keadaan yang kritikal. Saya buka pintu toilet supaya orang datang. Nak panggil, nak menjerit tak boleh. Nak bercakap sepatah pun tak, macam laju je sekarang nak cakap. Dia macam dia bercakap tak boleh. Confirm tak? Semput bila bercakap, dia tak clear tak percakapan dia. Saya cakap sepatah dia akan batuk. Macam contoh, Assalamualaikum. Situasi saya ulang balik. Saya nak pergi toilet. Dia macam tu, dia punya situasi. Saya boleh feel that. Okay, feel that moment. Dia macam susah sangat. Okay, so buka pintu toilet and then tak ada orang lalu. Orang lalu lah, semua tak nak sebab COVID kan. Then orang lalu, next tak ada. Saya tarik sekali lagi, so ada nurse datang. Kenapa? Saya tak boleh bangun. Kaki saya shaking dan saya tak cukup oksigen sekarang ni. Okay. Saya pun peganglah pada bahu nurse perempuan tu. Alhamdulillah, rezeki lagi. Terima kasihlah kepada nurse perempuan sebab banyak membantu saya. Nurse perempuan banyak tolong.
Okay, alhamdulillah nurse perempuan tu saya pun baut pada bahu dia. Okay, saya jalan. Okay, boleh jalan tak? Boleh jalan slow-slow. Sangat slow. Dan nurse perempuan tu sangat tabah. Saya kagum dengan staff dekat hospital Shah Alam lah. Terima kasih banyak-banyak. So, sampai dekat tempat saya tu, dan dia kata, boleh tak ni? Boleh. Saya pun pergilah ambil oksigen. Tarik oksigen tu, pak macam ni. Cari oksigen. Okay, biasalah cari oksigen. Yang penting cari oksigen. Okay, sampai oksigen tu duduk, rehat pada hari kedua. Okay, so nanti saya sambung lagi pada hari ketiga. Saya pendekkan lagi. Hari ketiga tak berapa sangat, sama je, like usual. Cuma pada hari ketiga malam tu saya dah mula dipanggil nama, giliran saya dah tiba, saya dipanggil untuk dapat ward. Okey, masa tu dapat ward tu ada kisah menarik dan duka, suka duka semua ada. Nanti saya akan kongsi dengan korang. Kisah menarik dia saya bagi hint sikit, kisah Pampers. Kisah suka dan duka di mana semua orang meninggal kecuali saya seorang sahaja. Nanti kalau korang nak tahu, stay tune. Okey, tunggu version 4 ataupun episod yang keempat. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.